Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat sidang Jumaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah, kita merafakkan setinggi puji dan syukur bagi Allah Azza wa Jalla, kerana pada pagi yang berbahagia ini Allah mempertemukan kita dan Allah mengumpulkan kita dalam satu majlis. Mudah-mudahan Allah memberi kepada kita kefahaman berkenaan dengan agama, dan Allah memandu kita kepada apa yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kita syukur juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana Allah memberikan kepada kita kesihatan, kelapangan dan juga kekuatan untuk kita meneruskan kehidupan kita. Semoga Allah menjadikan ia sebagai satu kehidupan yang bahagia, bukan sekadar di dunia, malah di akhirat nanti, insya-Allah. Alhamdulillah, insya-Allah pada pagi ini kita berbicara ataupun mentadabbur makna daripada ayat surah Ali Imran ayat 133 dan beberapa ayat selepas daripadanya. Itulah tentang syurga Allah Azza wa Jalla. Surah Ali Imran ayat 133 ke surat 67. Kalau biasa sebelum ni tafsir dah sampai mana dah? Juzul Amma, surah Al-Anfal. Oh, masya-Allah, dah hebat belaka dah ni. Kita ini bincang-bincang, pada hari Jumaat ni kita bincang-bincang, kita lihat apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala tawarkan kepada kita. Dan kita bincang apa yang Allah Ta'ala offer kepada kita. Hari ini tentang keindahan apa yang Allah tawarkan kepada kita. Tambah-tambah pula hari ini hari Jumaat, hari yang sangat-sangat besar fadilat dia. Dan banyak-banyakkanlah beramal pada hari ini, khususnya berkaitan dengan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah ada tafsir lah ke tak? Baik, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Baik, ada 5 ayat, empat ayat yang kita baca. Baik, kita akan baca satu persatu, kemudian kita terjemahkan dan kita hayati apa makna yang ada padanya. Baik, yang pertama ayat 133. Biasa ustaz baca ke kita ikut? Ke tak ikut? Ustaz baca je. Ingat tadi nak suruh ikut tadi.
Tak apalah kalau macam tu. Allah Subhanahu wa taala sebut wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Maksudnya bersegeralah kepada keampunan Allah. Bersegeralah kepada keampunan dari Tuhan kamu. Wa jannatin, dan syurga, arduhas samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan juga bumi. Yang mana Allah Subhanahu wa taala sediakan uiddat lil muttaqin, yang Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka dalam ayat ini Allah menawarkan kepada kita dua perkara. Yang pertama, keampunan Allah, dan yang kedua, syurga yang luasnya langit dan juga bumi. Dan sebenarnya inilah dambaan dan juga inilah kemahuan kita. Matlamat dalam kehidupan kita adalah untuk menuju syurga Allah Azza wa Jalla. Sehingga para sahabat, apabila mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebanyakan soalan mereka ialah macam mana caranya aku nak masuk syurga. Nabi sallallahu alaihi wasallam tawarkan kepada mereka, minta apa yang kamu nak minta. Dia kata apa? As'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, aku nak minta bersama kamu dalam syurga. Datang orang Badui daripada kampung, datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, aku nak tanya satu perkara yang tak perlu dah tanya orang lain selepas daripada kamu. Apa dia? Ajarkan kepada aku satu amalan yudkhilunil jannah, yang masukkan aku ke dalam syurga. Mereka fakir, mereka tidak memiliki harta yang banyak, mereka susah, tetapi mereka tahu keinginan mereka yang paling utama ialah untuk memasuki syurga Allah Azza wa Jalla. Dan seharusnya kita pada hari ini, kita tidak terpesong daripada fokus kehidupan kita yang utama ini. Matlamat kita yang paling utama ialah memasuki syurga Allah Azza wa Jalla. Kita ada matlamat hidup jangka pendek, dan kita ada matlamat jangka panjang. Jangka pendek untuk kita capai dalam dunia ini, sampai ke tahap mana kita nak. Tapi semua itu bersifat pendek. Boleh jadi jangkaan kita dalam 40 tahun, boleh jadi jangkaan kita 50 tahun, boleh jadi sampai 60 tahun, hatta beberapa puluh tahun seterusnya. Itu masih lagi di kejangkaan masa matlamat jangka pendek. Tapi matlamat jangka panjang kita ialah nun di sana ada satu tempat yang sangat indah, yang sangat mewah, yang sangat penuh kenikmatan, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi satu perumpamaan tentang syurga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi ma fid dunya mad dunya fil akhirah illa mithla ma yaj'alu ahadukum usba'ahu hadhihi fil yam falyanzur bima yarji'. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dunia ini demi Allah, jika diletakkan pada hari akhirat, tiada bandingannya, melainkan seperti seorang daripada kamu meletakkan jarinya di laut, kemudian dia lihat apa yang lekat pada jarinya. Perumpamaan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tentang dunia dan juga akhirat. Dan Allah itu maha kaya. Kalau dia nak bagi kepada kita, dia boleh bagi apa saja. Yang mana nikmat atau rahmat yang Allah Ta'ala sediakan, bandingannya Allah ciptakan 100 rahmat. 99 rahmat Allah simpan, satu rahmat Allah hantar ke dunia. Dengan 1/100 ini,
manusia dapat segala bentuk kemewahan yang ada. Binatang-binatang dapat kenikmatan apa yang dia ada. Yang taat kepada Allah mendapat rahmat. Yang kufur kepada Allah pun mendapat nikmat. Yang baik pun dapat hidup, yang jahat pun dapat hidup. Semua yang kita tengok pada hari ini adalah 1/100 daripada rahmat Allah. Itu pun kita tak kecap semua, kita ambil sikit daripadanya. Tapi Allah ada 99 lagi yang Allah sediakan untuk hamba-hambanya pada hari akhirat. Dalam satu hadis qudsi, kata Nabi SAW, meriwayatkan daripada Allah Azza wa Jalla, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu fi sa'idin wahid fasa'aluni fa'a'taitu kulla wahidatin minhum mas'alatah ma naqasa dhalika min mulki illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahr, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah semua manusia daripada yang awal sampai yang akhir, Nabi Adam sampai manusia terakhir, berapa jumlah dia? Tak tahu. Berbilion-bilion manusia. Gapo pula, dan jin sebanyak itu. Datang juga jin daripada awal sampai akhir. Berapa pun kita tak tahu. Ramai. Kanu fi sa'idin wahid. Andaikan mereka ini berada di satu tempat, semuanya berhimpun di satu tempat. Fasa'aluni, dan kemudian mereka minta daripadaku. Apa yang mereka minta? Apa saja. Yang ni nak boleh jadi banglo, hak ni boleh jadi nak kereta mewah, yang ni boleh jadi nak tanah yang luas, hak ni nak 100 ekar, yang ni nak 100 hektar, yang ni pun nak ladang sawit, yang ni macam-macam. Segala bentuk nikmat, semuanya minta dengan Allah. Fa'ataitu kulla wahidatin minhum mas'alatah, kalau aku bagi semua yang mereka minta. Andai kata, Allah kata, andai kata semua minta dan aku bagi semuanya, ma naqasa dzalikan min mulki, perkara itu tidak mengurangkan kekayaanku, perkara itu tidak akan mengurangkan kekuasaanku, melainkan seperti mana mengurangkan sebatang jarum apabila dicelupkan di dalam laut. Maknanya tak kurang. Kalau ada lagi satu perumpamaan yang lebih halus daripada tu, nescaya Nabi SAW akan guna. Tapi itulah perumpamaan yang paling halus. Letak batang jarum di tengah laut, angkat. Itu sahaja yang kurang daripada kekayaan Allah. Nampak tak? Apa yang Allah sediakan pada orang yang berada di alam syurga nanti. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita mendambakan syurga. Minta dengan Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Tapi masalah ni juga, bila kita sebut tentang syurga, orang yang nak kepada syurga, mereka ini disebut al-mushtaquna ilal jannah, orang para perindu syurga. Macam mana kita nak jadi para perindu syurga? Kalau kita tengok para sahabat, mereka ini sangat rindu kepada syurga. Beberapa nama dikhabarkan berita gembira kepada mereka bahawa mereka ahli syurga, dan alangkah bahagianya. Seorang sahabat, banyak, ada beberapa nama yang mungkin kita boleh sebut pada pagi ini tentang mereka-mereka yang diberi tawaran syurga
atau disebut nama mereka sebagai ahli syurga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berharap mudah-mudahan kita walaupun tak sebut nama, tapi Allah menjadikan kita sebahagian daripada ahli syurga. Baik. Seorang sahabat, nama dia Umair bin Al-Hammam. Umair bin Al-Hammam, seorang sahabat yang tidak begitu terkenal kerana dia meninggal di awal Islam. Di mana dia meninggal? Dalam perang Badar. Dia orang yang syahid dalam perang Badar. Nama dia siapa? Umair bin Al-Hammam. Bila dalam tengah medan perang, Nabi SAW bagi tahu kepada semua sahabat dia, Qumu ila jannatin arduha as-samawati wal ard. Bangkitlah sekalian kamu kepada syurga yang luasnya, sama ayat kita baca tadi, apa dia? Seluas langit dan juga bumi. Bangkitlah kamu kepada syurga yang luasnya langit dan juga bumi. Seorang sahabat nama dia Umair bin Hammam, dia kata, jannatin ya Rasulullah, syurga ni luas dia langit dan bumi? Nabi kata na'am. Lalu dia kata bakhin. Bakhin ni dia panggil satu lafaz menunjukkan ketakjuban atau dia kagum dengan khabar tersebut. Kalau bahasa kita, wah lah bahasa kita ni. Wah. Wah. Dah. Bahasa orang muda dia panggil dia tu. Tu bahasa orang muda. Dah. Sakat sikit-sikit dia kata kita pun tahu mana ni. Biasanya dalam bahasa standard tu wah lah. Wah. Dia kata bakhin. Wah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya dia, "Kenapa kamu kata begitu?" Dia kata, "Ya Rasulullah, aku tidak berkata demikian, melainkan aku berharap aku sebahagian daripada ahlinya." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi kata kepada dia, "Fa innaka min ahliha." Kamu termasuk dari ahlinya. Nabi kata begitu kepada dia. Di saat itu dia sedang memakan beberapa biji kurma. Di tangannya ada satu tangkai daripada kurma. Dia kata apa? Bila dia makan, la in hayaitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawilah. Kalaulah aku tangguh kehidupanku untuk aku habiskan kurma-kurmaku ini, sesungguhnya masa itu terlalu panjang. Bila dia dengar khabar daripada Nabi, innaka min ahliha, kamu termasuk dari ahli syurga, orang ini orang yang rindu syurga, sehingga nak makan dah tak lalu dah. Kalau aku tangguh waktuku untuk habiskan kurma-kurma ini, masa itu terlalu panjang untukku. Apa dia buat? Dia campakkan kurmanya. Dia terjun kepada medan perang. Dan akhirnya dia meninggal sebagai syahid di jalan Allah. Ini orang yang mana mereka tidak menangguhkan kehidupan mereka untuk memasuki syurga Allah. Kenapa dia buat gitu? Dia tak sabar nak masuk syurga. Kita pun Allahu Akbar, kalau dengar syurga, rasa ya Allah, masukkanlah aku ke dalam syurga. Tak payah hidup lama. Masalahnya kita ni tak ada jaminan macam tu. Kalau ada pun kita kata gitu, aku tak nak hidup dah, masuk syurga lagi bagus. Tapi masalahnya kalau kita mati sekarang ni, belum tentu lagi kita ni ahli syurga ke. Tapi kita mohon daripada Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan kita masuk dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Muslimin dan muslimat, kisah syurga ni menarik sebenarnya. Ahli syurga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli syurga, dia kenal syurga dia lebih daripada dia kenal rumah dia di dunia. Ahli syurga
Dia kenal rumah dia di syurga lebih daripada dia kenal rumah dia di dunia. Macam mana tu? Macam mana itu? Maknanya kalau kita betul-betul nak masuk syurga, biarlah kita kenal sifat syurga kita lebih daripada kita kenal rumah kita. Baru kita rasa rindu nak sampai kepadanya. Kan ada orang duk sahabat SMS, seorang lelaki dia pengadu ke polis. Dia kata, "Tuan, isteri saya hilang." Oh, pernah dengar mesej tu? Baca. "Tuan, isteri saya hilang." Oh, dia kata, "Apa, isteri kamu ni tinggi rendah?" Agak-agak tahu nak cakap tinggi pun tak pasti, nak cakap rendah pun tak pasti. Dia kata, "Isteri kamu ni pakai baju apa waktu dia hilang?" Saya tak ingat dia pakai baju apa," dia kata. Lepas tu tanya beberapa soalan, begitu juga jawapan dia. Lepas tu polis tanya, Dia hilang tu bawa kereta ke apa? Dia bawa kereta. Kereta apa? Oh, dia kata kereta aku sifat dia warna merah, rim 16, enjin berapa horsepower, semua tahu. Lepas tu dia start menangis. Polis dia kata, "Sabar-sabar, nanti kita cari kereta cik," kata. Sebab apa? Cik mengadu ni bukan sebab isteri hilang, sebab kereta hilang. Dia kenal kereta dia lebih daripada kenal isteri dia. Kalau ahli syurga sebenar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kenal syurga dia lebih daripada kenal rumah dia. Sebab dia sayang kepada syurga lebih daripada dia sayang kepada dunia. Macam tadilah, kalau dia sayang isteri dia lebih daripada kereta dia, dia boleh kata, "Isteri saya tadi keluar tudung warna apa, pakai baju apa." Sebab apa? Sebab dia asyik tengok pada isteri dia. Sayang. Ni dak, isteri naik kereta nampak kereta, tidak nampak isteri dak. Baik. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, kata Nabi, "Fawalladhi nafsu Muhammadin biyadihi," demi jiwa Muhammad, demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, "La ahaduhum," seorang daripada kamu, "ahda bimanzilihi fil jannah minhu bimanzilihi kana lahu fid dunya." Seorang itu kenal istana dia, tempat dia dalam syurga lebih daripada dia kenal tempat dia dalam dunia. Ahli syurga bila masuk syurga, masuk ramai-ramai, satu kumpulan besar, dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi buka pintu syurga, Nabi yang buka pintu syurga, dan umat dia masuk ke dalam syurga. Masuk tu Nabi kata ahli syurga kenal tempat dia lebih daripada dia kenal rumah dia dalam dunia. Kita dalam dunia nak balik rumah kita, ada pernah tak orang balik rumah dia sendiri dia pakai GPS? Ada ke tak? Nak balik rumah sendiri pakai GPS. Aku tak tahu nak macam mana nak balik rumah aku. Tak, nak pergi rumah orang kita pakai GPS. Tapi nak balik rumah kita, kita tak pakai. Sebab apa? Kita kenal rumah kita macam mana. Tapi Nabi SAW kata ahli syurga lebih kenal tempat dia dalam syurga daripada rumah dia di dunia. Soalan kita pada hari ini terhadap kita sendiri, sebanyak mana ilmu kita tentang tempat yang kita nak pergi. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala kata dalam ayat 133, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin." Baik. Nak dengar cerita ahli syurga tak? Baik. Dengar cerita ahli syurga. Cerita tentang ahli syurga. Ibu-ibu sekalian, baru ni orang sambut hari ibu, kita tak sambut. Tapi ni kita nak bagi berita gembira kepada ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu sekalian, ibu semua ni tak? Nanti ayah pula marah nanti, tak sebut ayah. Nenek pun asal dia ibu juga, sekarang ni jadi nenek. Nah, takkan nenek boleh jadi nenek kalau dia tidak ibu. Baik. Dengarkan satu khabar tentang wanita syurga. An Aisyah radhiyallahu anha
Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, satu hari datang kepadaku seorang perempuan, ja'atni miskinah, seorang perempuan yang miskin, tahmilu ibnataini laha, yang bawa dua orang anak perempuan, mari minta sedekah rumah Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ni isteri Nabi, dan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam makanan pun tak banyak. Kadang-kadang ada makanan, kadang-kadang tak ada makanan. Rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kadang-kadang bila baginda balik sampai rumah Aisyah, tanya, hari ni ada makanan tak? Aisyah kata tak ada. Nabi kata, kalau begitu aku puasalah hari ni. Itu rumah Nabi. Jadi ada seorang wanita miskin bawa dua orang anak perempuan datang rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia minta makanan. Aisyah tak ada apa pada rumahnya pada masa itu melainkan 3 biji kurma. Aisyah bagi 3 biji kurma kepada wanita ni, dan wanita ni ambil 3 biji kurma. Dia bagi satu untuk anak dia, satu lagi untuk yang kedua, dan satu dia simpan untuk dia nak makan. Anak dia ni lapar, kemudian kedua-dua tu makan. Bila dia makan, habis. Di saat dia pula nak makan yang dia punya, dua anak ni tarik tangan nak makan juga. Ni minta lagi daripada mak dia, minta daripada mak kurma satu lagi tu. Apa mak tu buat? Fashaqqatit tamrah, dia pun belah kurma tersebut, lalu dia bagi sebelah kepada anak dia, sebelah lagi kepada yang kedua. Nampak? Ibu, hati ibu. Lalu selepas daripada Nabi SAW balik, Aisyah cerita kepada Nabi tentang kisah wanita ini. Kata Nabi SAW, Inna Allaha qad awjabalaha bihal jannah. Dengan perlakuan itu, Allah telah mewajibkan bagi wanita ini syurga. Rahmat dalam hati seorang ibu telah memasukkan dia ke dalam syurga. Wanita ahli syurga. Dia miskin, tetapi dengan apa yang dia lakukan terhadap anaknya, maka Allah mewajibkan baginya syurga. Indahnya bagaimana Allah melayan hamba-hambanya. Ada seorang lagi wanita yang dia sakit, wanita syurga. Satu hari Atha bin Abi Rabah duduk dengan Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Tiba-tiba Ibn Abbas kata, Ala urika imra'atan min ahlil jannah. Wahai Atha, kamu nak tengok tak wanita syurga? Nak nampak tak ahli syurga? Atha kata, ya, boleh, nak. Lalu dia tunjuk, hadhil mar'atu sauda. Ini perempuan hitam, tu dia. Dia ahli syurga. Wanita berkulit hitam. Ibn Abbas tunjuk, itu wanita syurga. Atha kata, macam mana dia ahli syurga? Ibn Abbas kata, wanita ini telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia mengadu sakit. Ya Rasulullah, inni usra', aku ni ada sakit sawan. Wa inni atakashaf, dan bila aku kena sawan, maka auratku terbuka. Lalu diminta dengan Nabi, fad'ullaha li, doakan kepada Allah untukku supaya sembuh sakitku. Lalu Nabi kata, aku bagi satu tawaran kepada kamu. In sabarti, Nabi bagi tawaran kepada dia. Nabi kata, in sabarti, kalau kamu sabar, walakil jannah, bagi kamu syurga. Wa in syi'ti da'utullaha ta'ala an yu'afiki. Kalau kamu nak, kalau kamu sabar, bagi kamu syurga. Kalau kamu nak, aku boleh doakan kepada kamu
Mudah-mudahan Allah menyembuhkan kamu. Bila dia dengar tawaran syurga, dia kata apa? Qalat asbir ya Rasulullah, kalau begitu aku sabar. Kalau begitu aku sabar. Qalat inni atakasyaf, melainkan aku tak sanggup untuk terbuka aurat. Di saat aku kena sawan, aku sanggup tahan sawan. Tapi kalau aku terbuka aurat, doakan ya Rasulullah, mudah-mudahan kalau aku kena sawan, aurat aku tidak terbuka. Lalu Nabi SAW doakan kepadanya. Nabi doakan kepadanya. Lalu wanita ini dikenali sebagai wanita syurga. Orang lelaki nak dengar kisah ahli syurga lelaki, nanti tak adil pula. Saya sebut kisah lelaki tadi. Lelaki yang datang daripada jauh, datang daripada jauh, dia minta dengan Nabi SAW satu soalan untuk dia masuk syurga. Soalan untuk masuk syurga. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis ni hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim. Satu hari seorang lelaki Arab datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lelaki ni tanya, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Tunjukkan kepada aku satu amalan yang bila aku buat, aku masuk syurga. Aku buat, aku masuk syurga. Lalu Nabi kata, kamu sembah Allah, tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu, dirikan salat fardu, tunaikan zakat, dan kamu berpuasa di bulan Ramadan. Haji tak sebut, sebab boleh jadi lelaki ni dia tidak mampu untuk haji. Tapi Nabi sebut 4 rukun. Kamu beriman kepada Allah, sembah Allah, tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu, kamu salat fardu, kamu tunaikan zakat yang wajib, dan kamu puasa Ramadan. Dia ni kata apa? Lelaki ni bila dengar Nabi kata, walladhi nafsi biyadihi, demi Allah yang nyawaku berada pada tangannya, la azidu ala hadha wa la anqus, aku tidak akan tambah lebih daripada ini, dan aku juga tidak akan kurangkan daripada ini. Maknanya dia jaga fardu-fardu yang wajib. Falamma walla, dia pun pergi lepas pada tu. Bila dia pergi, Nabi SAW kata, man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahli jannah falyanzur ila hadha. Siapa yang berasa nak tengok kepada ahli syurga, maka tengoklah kepada lelaki ini. Tengoklah kepada lelaki ini. Ada seorang sahabat lain, banyak cerita ini, cerita yang memberi kerinduan kepada syurga. Sebelum kita pergi kepada ayat yang seterusnya, ada seorang lelaki zaman Nabi yang dia ni orang panggil lelaki terbang. Ja'far At-Tayyar nama dia. Ja'far lelaki terbang. Bukan Superman ni, bukan Iron Man, bukan. Tak ada. Tidak melibatkan watak komik mana-mana. Dia tak ada hak belakang dia apa tu? Kain dia tu panggil apa? Tak ada. Nama sahabat ni ialah Ja'far bin Abi Talib. Pernah dengar cerita Ja'far bin Abi Talib? Tak pernah juga. Cerita ahli syurga hari ni. Ja'far bin Abi Talib, dia seorang sahabat Nabi, juga anak kepada anak kepada Abi Talib, sepupu Nabi SAW. Dan dia ni meninggal dalam peperangan Mu'tah. Meninggal dalam peperangan Mu'tah. Pada peperangan Mu'tah, dia pegang satu panji, kemudian datang musuh menetak tangan dia sampai putus. Maka hilang tangan dia sebelah. Dia pegang satu lagi dengan tangan kiri, dan datang musuh ni tetak tangan kiri dia sampai putus. Dan dia pegang dengan kedua-dua belah bahu dia. Datang satu lembing, kemudian
menikam dia di dada dan akhirnya dia gugur sebagai syahid. Maksudnya dia ni telah hilang kedua tangannya dalam medan perang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakhaltul jannatal barihah, aku masuk syurga semalam dan aku melihat Ja'far berterbangan bersama malaikat di dalam syurga. Kata Imam Ibn Kathir, Allah menggantikan. Nabi kata kepada dia dalam satu Ibnu Umar berkata, memberi salam kepada anak kepada Ja'far. Dia kata apa? Ya ibna dzil janahain, wahai anak kepada lelaki yang memiliki dua sayap. Pak Nabi melihat dia berterbangan di dalam syurga. Ra'aitu Imam Ibn Kathir kata apa? Aku melihat Imam Ibn Kathir kata Allah menggantikan baginya di dalam syurga kepada dua tangannya yang hilang di medan perang dengan dua sayap untuk dia terbang bebas di dalam syurga. Allahu Akbar. Baik, kita sambung ayat kita, nanti tak habis baca. Cerita syurga ni sangat menarik, Baik, beberapa sifat ahli syurga yang ada dalam ayat 133. Allah Subhanahu wa taala menyebut uiddat lil muttaqin. Syurga ini bagi orang yang bertakwa kepada Allah. Sifat-sifat mereka. Yang pertama, allazina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Mereka ialah orang yang menginfakkan harta mereka sewaktu senang dan juga susah. Sewaktu senang dan juga susah. Infak harta sebahagian daripada jalan untuk kita mendapatkan syurga. Dia begini, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Kalau kita perhatikan cerita-cerita ahli syurga tadi, sebenarnya manusia ini nak masuk syurga dengan amalan dia, tidak mampu. Kita tak mampu nak masuk syurga dengan amalan kita. Dan memang Nabi SAW pun kata, seorang kamu tak masuk syurga dengan amalan kamu, tapi kamu masuk syurga dengan rahmat daripada Allah. Sehingga Nabi kata, bila sahabat tanya, wala anta ya Rasulullah, kamu pun tidak begitu ya Rasulullah. Lalu Nabi kata, wala ana, aku pun tidak begitu, melainkan Allah melimpahkan rahmatnya ke atasku. Jadi siapa yang nak masuk syurga, rahsianya begini. Bukan saya kata ni, tapi kita melihat kepada dalil-dalil yang ada. Cari satu amalan yang kita mampu untuk buat. Sebab kita tak mampu nak buat semua amalan. Dan kemampuan manusia berbeza. Ada orang memiliki tenaga yang kuat, lalu dia beribadah kepada Allah dengan tenaganya. Ada orang memiliki kepandaian dari sudut akal fikirannya, lalu dia mencari jalan syurga melalui akalnya. Ada orang yang tahu untuk mengumpul harta, maka dia mencari jalan masuk syurga melalui hartanya. Yang penting kita cari satu amalan yang boleh mendatangkan rahmat daripada Allah Azza wa Jalla. Pernah dengar kisah wanita Bani Israel, penzina Bani Israel, yang mana dia diampunkan dosanya kerana apa? Kerana memberi minum seekor anjing yang kehausan. Alladzina yunfiquna fis sarra, ayat ini kata kepada kita, salah satu sifat ahli syurga ialah mereka yang menginfakkan harta mereka. Kalau kita tak mampu buat amal dengan kekuatan kita, beramal dengan harta kita. Infak. Ada anak yatim, bagi. Ada fakir miskin, bagi. Ada sekolah nak buat, bagi. Ada apa? Ruang. Sebab kita tak tahu amalan mana yang boleh memasukkan kita ke dalam
syurga. Dalam Musnad Ad-Dailami disebut bahawa Allah Subhanahu wa taala memberi peluang kepada ahli syurga nak melihat ahli neraka. Bahkan kadang-kadang ada juga disebut ahli neraka minta sesuatu dengan ahli syurga. Ahli neraka minta dengan ahli syurga. Berlakunya ziarah ahli syurga, dan kemudian ahli syurga merayu kepada ahli neraka, merayu kepada ahli syurga. Dalam surah Al-A'raf ada tentang ayat ni. Kita dah sampai ke belum? Kalau surah Al-A'raf, Al-Anfal dah sebut. Dah sampai tak cerita tentang ahli syurga berdialog dengan ahli neraka, ahli neraka berdialog dengan ahli syurga? Kita dah sampai. Salah satu daripada dialog yang disebut dalam Musnad Ad-Dailami, satu hari seorang ahli syurga yang terdiri daripada asalnya orang fakir, miskin, dia melawat ke neraka. Ahli neraka tengok dia. Lalu ahli neraka ni kenal dia, ingat. Dia kata apa? Ya fulan, ala ta'rifuni? Wahai fulan, kamu ingat tak aku siapa? Ahli neraka ni kata kepada ahli syurga, wahai ahli syurga, kamu ingat tak aku ni siapa? Dia kata, aku tak ingat. Dia kata, bukankah, ahli neraka ni kata, bukankah kamu pernah datang ke rumahku meminta dariku, dan aku bagi kamu minum daripada rumahku? Kamu tak ingat pada aku? Ahli syurga ni ingat. Lalu dia mengadu kepada Allah, ya Allah, aku pernah menziarahi rumah si fulan, dan dia memberikan kepada aku segelas minuman. Dengan rahmatmu aku minta, ya Allah, keluarkan dia daripada neraka. Dengan permohonan itu, Allah keluarkan ahli neraka ini dan memasukkan dia ke dalam syurga. Infak. Kadang-kadang kita tak tahu mana yang kita boleh sebab untuk alasan kita masuk ke dalam syurga Allah. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra, orang yang menginfakkan harta mereka dalam keadaan mereka senang, dalam keadaan mereka susah. Kita tak tahu sedekah mana yang akan diterima oleh Allah. Boleh jadi sedekah waktu kita susah, kita infak, maka dia boleh menjadi sebab kepada kita masuk syurga. Baik. Beberapa lagi sifat yang ada pada ahli syurga. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra wal kadhimina al-ghaiz, orang yang menahan marahnya. Orang yang menahan marah. Yang tahan marah ni maknanya al-kadhimin al-ghaiz, orang yang mampu untuk marah tapi dia tahan marah. Itu dia sebut al-kadhimin al-ghaiz. Bukan orang yang tak mampu. Aku nak marah ni, aku nak marah, tapi tengok orang depan dia besar, tinggi pada dia, tangan duk bawah je, aku nak marah ni, aku nak marah. Nak cubit tak berani, orang tu kuat pada dia, dia takut. Yang dimaksudkan dengan kadhimin al-ghaiz, kita memiliki kuasa dan kekuatan untuk marah, tapi kita tak marah. Nabi dengan khadam dia, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Nabi kata, Anas kata, aku selama khidmat dengan Nabi 10 tahun, aku tak pernah dengar Nabi kata, kenapa kamu buat begini dan begini? Sebab apa kamu tak buat begini dan begitu? Nabi tak pernah marah kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Tapi waktu orang melanggar hukum Allah, Nabi akan marah. Kalau Nabi boleh maafkan, Nabi maafkan. Nabi kadhimin al-ghaiz, orang yang tahan marah. Tapi jangan pula jadi orang yang tak tahu marah. Terbalik, orang yang tak tahu marah. Orang buat apa pun kat dia, dia tak tahu nak marah. Tak tahu nak marah sebab kelemahan dia. Sehingga sampai kalau buat maksiat depan dia pun, dia tak tahu nak marah. Kalau anak dia balik lewat malam, ataupun keluar pergi dengan kawan-kawan, lelaki perempuan pun tak kenal, dia pun tak tahulah aku nak marah macam mana. Itu bukan. Itu bukan. Yang tak marah di sini orang yang dia nak marah kerana hak dia. Orang caci dia, orang maki dia, orang buat naya kepada dia,
dia sabar, tak apalah. Nak buat kepada dia, katalah nak kata apa, tapi terserah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dia ada satu lagi hubungan dengan sifat yang datang selepas daripada itu. Nah, wal 'afina 'anil nas, ialah orang yang memaafkan manusia. Sifat ahli syurga yang seterusnya dalam ayat ini ialah ahli syurga mereka memaafkan ahli syurga, mereka memaafkan manusia. Mereka memaafkan manusia. Baik. Ada satu kisah lelaki yang begini. Hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Riwayat dan disebut oleh Abdul Razzaq dalam Musannaf, dan Imam Ahmad dalam Musnad dia. Dan kisah ini adalah kisah yang sahih. Satu hari sahabat duduk dengan Nabi, duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Nabi kata, sekarang ini akan datang kepada kamu seorang lelaki dari ahli syurga. Sahabat pun duduk tunggu. Tengok-tengok seorang lelaki yang sedang membersihkan janggutnya daripada kesan wuduknya. Kemudian dia pegang selipar dengan tangan kirinya. Nabi kata, tu dia ahli syurga. Sahabat tengok, ahli syurga. Hari yang kedua, duduk begitu juga. Nabi kata, sama kemari. Hari ini akan datang seorang lelaki dari ahli syurga. Tunggu, lelaki yang sama semalam. Habis cerita. Hari ketiga, Nabi kata, hari ini akan datang seorang lelaki dari ahli syurga. Lelaki itu juga. 3 hari Nabi kata, akan datang pada kamu ahli syurga, datang seorang lelaki yang sama. Seorang sahabat tak puas hati. Tak puas hati bukan dengki sebab dia dapat masuk syurga. Tak puas hati, macam mana dia, aku nak masuk syurga juga. Kan kita sebut mereka ni para perindu syurga, mushtaquna ilal jannah. Dia tak tahan. Kalau ada orang bagi tahu, Nabi bagi tahu ahli syurga, dia mesti nak tahu macam mana dia dapat syurga. Aku nak juga. Lalu Abdullah bin Amr bin Al-As, dia ikut laki tersebut. Lalu dia minta dengan laki tersebut, aku nak jadi tetamu di rumahmu selama 3 hari. Minta. Hari pertama dia pun duduklah. Tengok, orang ni biasa. Malam dia tidur. Kemudian dekat-dekat subuh, dia bangun tu, menggeliat sikit, baca nama Allah, bertakbir, kemudian bangun, pergi salat subuh. Kata dia ni tak hebat mana pun amalan dia. Biasa, tapi salat subuh lah. Bukan kata tak salat subuh, nanti kata tak salat subuh boleh masuk syurga, nanya. Tak, laki ni bangun salat subuh. Dia kata pelik ni. Kemudian hari kedua, tunggu berapa malam ni letih lah, esok bangun balik. Tengok esok bangun dekat subuh, bangun sembahyang subuh, pergi sembahyang. Pelik, sampai 3 hari. Begini, aku tak nampak, dia kata, amalan yang istimewa pada lelaki ni nak banding dengan sahabat yang lain, sehingga Nabi bagi tahu dia ahli syurga. Tak nampak. Kemudian dia pun pergilah tanya lelaki ni. Dia kata, ya Abdullah, wahai hamba Allah, aku nak tanya kepada kamu. Aku bukan nak marah, aku bukan nak kata apa, tapi nak tanya. 3 hari lepas, sebelum daripada ni, sebelum aku jadi tetamu di rumah kamu, Nabi kata kepada kami, akan datang seorang lelaki dari ahli syurga. Yang datang kamu. Hari kedua Nabi kata begitu juga, yang datang adalah kamu. Hari ketiga Nabi kata begitu, yang datang adalah kamu. Apa rahsia kamu dapat masuk syurga? Dia pun kata, aku nampak kamu tak buat amal istimewa, tapi Nabi kata kamu ahli syurga. Apa amalan kamu? Dia kata, ma huwa illa ma ra'aita.
Tak ada apa amal malaikat, apa yang kamu tengok itulah amalanku. Belak dia. Illa, dia berkata, kecuali ma ra'aitu ghaira anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimin ghishan wala ahsidu ahadan ala khairin a'tahu Allahu iyyahu. Kecuali aku tidak pernah menyimpan dalam hatiku satu rasa benci kepada kaum muslimin, dan aku tidak pernah dengki sedikit pun kepada mereka pada apa yang Allah kurniakan kepada mereka. Hatinya bersih. Orang yang beginilah yang akan dapat memaafkan manusia. Hati mereka bersih, dengan itu dia memasuki syurga. Nampak? Amalan kita berbeza. Semua kita ni insya-Allah mudah-mudahan ahli syurga. Tapi kita tak tahu di mana amalan yang boleh memasukkan kita ke dalam syurga. Dan saya tidak boleh mendakwa saya masuk syurga lebih dulu daripada sekalian yang hadir. Kadang-kadang kita tak tahu siapa masuk syurga dulu, tak tahu. Dari sudut amalan di sini, di dalam medan kuliah, saya bercakap, hadirin dan mendengar. Tapi di dalam luar medan ini boleh jadi hadirin dan hadirat yang memberi, saya menerima. Boleh jadi dalam saya kesusahan, yang menolongnya bukan ustaz, yang tolongnya adalah anak murid. Kita tak tahu amalan mana yang boleh memasukkan kita ke dalam syurga. Kerana itu amalan-amalan ini kita mesti lihat pada diri kita, nilai amalan mana yang sesuai ataupun yang mampu aku lakukan, dan minta dengan Allah begitu. Minta dengan Allah begitu. Tak ahli syurga, dia boleh masuk syurga disebabkan beri minum segelas air kepada sang fakir. Penzina boleh masuk syurga disebabkan bagi minum kepada seekor anjing. Kita tak tahu apa yang Allah Ta'ala nak bagi tahu bagi kepada kita. Pernah dengar kisah Ma'iz bin Malik, seorang penzina zaman Nabi SAW. Ma'iz bin Malik datang mengaku zina pada Nabi. Ya Rasulullah, inni zanaitu. Dia kata dia berzina. Nabi paling tak dengar. Dia datang belah sini, Nabi paling tak dengar. Datang sebelah sini, paling tak dengar. Bahkan Nabi suruh dia balik. Balik kamu. Dia balik, tak sampai jauh, pusing balik. Tak tahan, ya Rasulullah, aku tak sanggup untuk memikul beban dosa ni. Mengaku pada Nabi. Akhirnya Nabi kata pada sahabat, dia ni gila ke tidak ni? Dan sahabat kata, tak ya Rasulullah, dia ni waras. Kami tahu dia waras. Kan dia mabuk. Sahabat bangun, ada yang cium bau mulut dia. Kata, ya Rasulullah, tak ada bau khamar, tak ada bau arak. Dia tak mabuk, waras. Lalu lepas bicara, Nabi kata, rejamlah dia. Ringkas, meninggallah dia disebabkan rejam. Dikebumikan di satu tempat. Tiba-tiba datang dalam satu perjalanan Nabi dengan sahabat model lalu, dan dua orang lelaki mencela Ma'iz bin Malik. Apa Ma'iz bin Malik? Nabi dah bagi kemaafan kepada dia, dia pula nak mari mengaku pada Nabi, sehingga akhirnya dia direjam seperti mana rejaman anjing. Dia kata begitu. Rejam seperti mana direjamnya anjing. Nabi dengar sampai ke telinga Nabi SAW. Kemudian jalan. Dah melepasi kubur Ma'iz bin Malik, jalan. Sampai di satu tempat jumpa bangkai. Bangkai keldai yang sudah pun busuk. Sudah pun busuk bangkai. Nabi kata, kita berhenti sini. Berhenti. Mana dua orang tadi? Pagi, dua orang. Hai, kata kepada Ma'iz tadi, mari sini. Sekarang ni kamu dua turun, makan bangkai ni. Dia kata, ya Rasulullah, takkan nak makan bangkai ni kot? Dia kata, bangkai ni lebih elok daripada apa yang kamu kata kepada Ma'iz bin Malik. Sesungguhnya aku melihat dia bersenang-senang di dalam syurga. Ma'iz bin Malik, penzina, tetapi dia telah menemui jalan syurganya, dan dia meletakkan dirinya sebahagian daripada ahli syurga. Maknanya apa? Saya katakan tadi, carilah amalan yang boleh memasukkan kita ke dalam syurga. Sifatnya banyak. Baik, kalaulah kita kata, saya ustaz, kita kata banyak dah kesalahan saya, dosa banyak,
boleh tak saya jadi ahli syurga? Nah, dosa banyak, boleh tak jadi ahli syurga? Kalau jawapan dia, saya kata, soalan tu bukan kamu je nak tanya, ustaz pun nak tanya juga. Sebab kita semua ni sama banyak dosa. Dah, kalau tahu dosa ustaz duduk dekat hari ni, tak mari duduk sini ni. Kalaulah manusia tahu apa yang ada pada dosanya dan nampak kepada manusia lain, nescaya dia tidak akan sanggup untuk keluar daripada rumahnya. Sebab semua kita adalah manusia yang berdosa, sama. Tidak ustaz, tidak orang biasa, tidak guru, tidak imam, tidak bilal. Nabi kata kullu bun Adam khata'. Nabi yang kata setiap anak Adam buat salah. Jadi jangan dirasakan kita jauh daripada rahmat Allah bila kita ada salah dengan Allah. Sebab apa? Ini yang kita nak sebut ayat yang seterusnya. Ayat 135. Ayat 135. Antara sifat ahli syurga, kita sampai pukul berapa ni? 11 5 minit. Nanti bagi tahu, takut orang panggil galik. Tak sedar, dah tengah cakap ni tak sedar. Hari ni pula hari Jumaat. Takut sedar-sedar khutbah Jumaat sini. Baik. Kata Allah dalam ayat 135 surah Ali Imran, wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Antara sifat ahli syurga ialah, ni sifat ahli syurga ni yang kita baca ni, beberapa sifat ahli syurga, rantaian dia ni. Ayat yang muttaqi 1, ayat 133, ayat 134 kita dah bincang 3 sifat, iaitu infak, tahan marah, memaafkan manusia, dan Allah suka kepada orang yang berbuat kebaikan. Ini sifat yang seterusnya, sifat ahli syurga. Wallazina idza fa'alu fahishah, orang yang mana apabila mereka buat satu kesalahan, satu benda maksiat, satu keburukan, satu dosa, namakan apa jua, yang maksudnya dia bertentangan dengan redha Allah Azza wa Jalla. Okey, dia buat. Orang berdosa ni boleh jadi ahli syurga ke tidak? Jawapannya boleh. Sebab ayat ini Allah kata sebahagian daripada sifat ahli syurga ialah mereka yang memiliki dosa. Kita pelik. Macam mana orang yang berdosa boleh masuk syurga? Macam mana? Sebab ayat ni tak berhenti situ. Kalau setakat tu dia berhenti, kita kata Allah tak adil. Orang buat amal pun masuk syurga, orang buat dosa masuk syurga. Ini tidak adil, dia kata. Bagi balik. Kalau cerita Piramli, tak. Ini tidak adil, dia kata. Allah kata orang buat dosa boleh masuk syurga. Tapi bagaimana apabila mereka melakukan satu dosa, au zalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri mereka sendiri, zakarullah, mereka ingat kepada Allah, fastaghfaru lidzunubihim, lalu mereka beristighfar kepada Allah dengan dosa-dosa mereka. Wa man yaghfiru dzunuba illallah, siapakah yang boleh mengampunkan dosa melainkan Allah Azza wa Jalla. Wa lam yusirru ala ma fa'alu, kemudian mereka tidak berterusan pada apa yang mereka lakukan. Bila ingat kepada Allah, dia berhenti. Wa hum ya'lamun, dalam keadaan mereka tahu, mereka berhenti kerana Allah Azza wa Jalla. Maknanya ahli maksiat ada peluang untuk masuk syurga. Datang seorang lelaki contohnya, kalau kita kata hari ni dia mari,
Ustaz, macam mana saya ni boleh masuk syurga ke? Saya 60 tahun tak pernah solat, dia kata, contoh. Kita nak jawab macam mana? Allah kata ahli dosa, ahli maksiat boleh masuk syurga. Kan kita pernah dengar cerita taubat seorang lelaki yang bunuh 100 nyawa. Dia diampunkan dosa dia. Dan istimewanya ahli dosa yang menerima hidayah dan bertaubat kepada Allah, mereka ada keistimewaan. Apa dia? Taubat bukan menghapuskan dosa. Tak. Kenapa pula? Taubat bukan menghapuskan dosa. Apa tu apa dia? Taubat mengubah dosa menjadi kebaikan. Siapa yang banyak dosa, bila dia taubat kepada Allah, elok taubat dia, Allah kata, kami ubah keburukan dia jadi kebaikan. Jadi ahli maksiat, kalau dia rasa nak bertaubat kepada Allah, jangan rasa tertekan. Dah. Kembalilah kepada Allah. Saya bukan kata tanpa hujah. Mungkin boleh rujuk surah Furqan, juzuk yang ke-19, surah Al-Furqan, juzuk yang ke-19, surah Al-Furqan, ayat berapa? Nanti tengok ayat dia. Surah Al-Furqan ayat 70. Surah Al-Furqan ayat 70. Surah Al-Furqan ayat 70. Dah jumpa dah? Muka surat berapa? 366. 366. Kata Allah, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Kecuali orang yang bertaubat kepada Allah, kemudian dia beriman, kemudian dia beramal salih. Apa dia Allah Ta'ala kata? Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Orang ini Allah tukar keburukan dia menjadi kebaikan. Kalau kita ada debit 100,000 dalam akaun amalan kita, kita ada debit 100,000. Kita taubat, debit itu bukan hilang jadi kosong akaun kita. Tak, dia malah jadi kredit 100,000. Nampak tak? Sebab itu para salaf berkata, tidaklah syaitan paling-paling sengsara, melainkan apabila dia melihat segala usahanya selama ni, dia dah hasut, dia dah goda, dia dah macam-macam, dia tipu manusia, dia perdaya manusia untuk buat maksiat. Berpuluh tahun manusia ni taat kepada syaitan. Di akhir hayat dia, dia tukar ketaatan dia kepada Allah. Di saat itu syaitan akan menangis semau-maunya, kerana telah gagal semua urusan yang telah dia lakukan sebelum ini. Dan kerana inilah juga Nabi SAW bersabda, lallahu asyaddu farahan bi taubatil abdi. Allah sangat bergembira dengan taubat seorang hamba, sehingga lebih gembira Allah berbanding lelaki yang hilang tunggangan dia di tengah padang pasir yang luas, dengan segala bekalan makanan dia. Hampir-hampir dia nak mati. Di saat dia tengah-tengah menunggu kematian, tiba-tiba binatang, tunggangan, bekalan yang hilang tadi
datang balik kepada dia. Dia bangun dalam keadaan gembira. Lalu dia kata, Allah, engkaulah hamba, akulah Tuhan. Dia tersalah kerana terlalu gembira. Dia tersalah sebab terlalu gembira. Kita ni tak tukar lagu tu. Kan saya bagi contoh belum ni. Kalau gembira, manusia gembira, dia tak tukar. Ayah dengan ibu tak tukar, apatah lagi Allah dengan hamba. Ada ke anak ni oleh kerana terlalu gembira, keluar daripada dewan convocation ni, balik-balik pergi peluk ayah. Dia kata salah orang tu, ayah orang, tukar. Dia tak tukar. Ayah dengan mak dia tak tukar. Tapi manusia ni terlalu gembira, dia tertukar. Dia sebut, Allah, engkaulah hamba, akulah Tuhan. Dia terlalu gembira. Nabi kata, Allah gembira dengan taubat hamba lebih daripada lelaki itu. Kerana tu kita kata, wahai orang yang memiliki dosa, pandanglah kemurahan Allah Azza wa Jalla. Lihatlah kebesaran rahmat Allah, keluasan keampunan Allah. Dan kalau kita tengok dalam Al-Quran, tengok dalam hadis, keluasan keampunan Allah sangat luas. Allah kata apa dalam satu hadis qudsi? Ya ibadi, law balaqat dhunubuka anana as-sama' thumma astaghfartani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Wahai anak Adam, kalau kamu ni ada dosa setinggi langit, tiba-tiba kamu istighfar, minta ampun kepadaku, aku ampunkan dosa kamu dan aku tak peduli banyak mana. Yang penting kamu kenal aku adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Orang yang ada dosa layak masuk syurga. Bukan manusia kata, Allah yang kata. Di saat kita putus asa daripada rahmat Allah, kalau kita kenal Allah Azza wa Jalla, di sana ada pintu untuk Allah menerima dan terbuka buat siapa saja sampai hari kiamat, yang dinamakan pintu taubat. Ketuklah pintu taubat, siapa-siapa pun boleh masuk, bila-bila masa, di mana saja, apa jua kondisi kita, taubat kepada Allah, pasti Allah Ta'ala terima. Dan di saat itu kita mengubah debit kita menjadi kredit, kita mengubah dosa menjadi pahala. Lepas tu indahnya taubat. Ahli dosa boleh masuk syurga. Ma'iz berzina, bertaubat, direjam, masuk syurga. Lelaki membunuh 100 nyawa, bertaubat. Yang lebih hebatnya, tak sampai lagi tempat nak taubat, baru berjalan nak pergi. Baru berjalan nak pergi. Kan kita tahu cerita 100 lelaki yang seorang lelaki yang bunuh 100 nyawa. Dia nak pergi taubat, mati tengah jalan. Mati tengah jalan, tak sampai lagi tempat dia nak pergi tu. Separuh jalan bertaubat. Dengan perjalanan separuh tu, malaikat turun. Bila mati, turun 2 malaikat, malaikat rahmat, malaikat azab. Gaduh. Malaikat rahmat kata, ni roh ni aku punya. Malaikat azab kata, roh ni aku punya. Yang ni ahli syurga, hang ni kata ahli neraka. Tak selesai. Allah turunkan malaikat satu lagi jadi hakim. Gini, kita ukur jarak mana lebih dekat. Kalau jarak lebih dekat tempat dia nak pergi taubat, dia kira ahli taubat. Kalau jarak dia lebih dekat dengan hak dia buat maksiat, dia kira ahli maksiat. Kira jarak, kira-kira lebih dekat dengan tempat yang dia nak pergi taubat. Bahkan dalam hadis riwayat, ada 3 riwayat. Satu riwayat yang kata lebih dekat secara umum, satu riwayat lebih dekat berbanding yang tempat dia tinggal bezanya sejengkal. Kalau hak ni 1 km, kalau hak ni 10 km, hak ni pun 10 km kurang sejengkal. Ada lagi satu riwayat bahawa Allah menerima taubat dia sebelum dia sampai. Allah Ta'ala kata kepada, bila nak ukur, Allah Ta'ala kata kepada bumi, wahai bumi yang tempat dia nak pergi, dekatkan dirimu kepada si mati. Allah dekatkan bumi itu kepada lelaki yang nak taubat. Ini luasnya keampunan Allah Azza wa Jalla. Sebab tu bila cerita tentang syurga, jangan kita ada rasa putus asa daripada rahmat Allah Azza wa Jalla.
Kerana sesungguhnya syurga Allah ada peluang untuk semua orang memasukinya. Nabi kata, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku boleh masuk syurga, melainkan siapa yang tak nak je. Nabi kata semua boleh masuk syurga, siapa yang tak nak je tak nak. Sahabat kata, mana ada orang tak nak masuk syurga, semua nak. Tak, Nabi kata, siapa yang taat kepada aku, maka dia nak masuk syurga. Siapa yang tak dengar aku cakap, maka dia tak nak masuk syurga. Gitu je, sifirnya begitu. Baik, kembali kepada ayat yang kita katakan tadi. Untuk hiburan para perindu syurga, Allah Subhanahu wa ta'ala kata, ulaika. Ulaika. Orang sini belajar bahasa Arab tak? Oh, hebat belaka sini ni. Ni, saya bukan nak tanya banyak, nak tanya satu je. Ulaika, maksud apa? Mereka itu. Ulaika, mereka itu ni seorang ke ramai? Ramai. Maknanya semua yang di atas. Kalau kita pilih jawapan ni, A 1 dan 2, B 2 dan 3, C 1 dan 3, D semua di atas. Mana ambil semua? Semua di atas mana? Ulaika. Apabila Allah Ta'ala kata ulaika dalam ayat 136, maknanya semua yang di atas. Apa yang kita sebut tadi? Bermula daripada orang bertakwa, orang yang infak, orang yang tahan marah, orang yang suka memaafkan, orang yang berbuat baik, orang yang berbuat dosa tapi dia bertaubat kepada Allah. Semua yang di atas tadi, apa Allah Ta'ala kata? Ulaika jazaohum maghfiratun. Bagi mereka satu keampunan daripada Allah. Yang kedua, wa jannatun. Dan bagi mereka syurga. 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 Orang ngaji bahasa Arab, sekali lagi kita nak tanya. Jannatun, panjang. Apa beza dengan yang di atas? Kalau kita tengok ayat 133, jannatin. Yang ni jannatun. Apa beza jannatun dengan jannatin? Jannatun jamak, banyak. Syurga ni banyak. Seorang masuk syurga, dia tak kongsi syurga dia dengan orang lain. Maknanya satu syurga dia adalah luas langit dan bumi untuk dia saja, seorang dia. Bukanlah syurga seluas langit dan bumi, dia duduk kongsi ramai-ramai. Tak. Syurga yang luasnya langit dan bumi milik dia seorang. Bukan duduk seorang-seorang. Kita pun tak nak duduk seorang luas gitu. Ke rumah kita, kalau hak besar ni pun tak. Rumah berapa tingkat? 3 tingkat. Duduk berapa orang? Seorang. tak seronok. Tak, makna dia milik dia seorang. Dalam tu ada anak-anak yang mengisi air dalam gelas mereka. Ada bidadari-bidadari syurga. Ada perhiasan-perhiasan syurga. Ada nyanyian-nyanyian syurga. Ada binatang-binatang syurga. Allahu Akbar. Jannat maknanya bagi setiap mereka, mereka itu bagi mereka syurga-syurga. Maknanya syurga ni banyak. Seorang tu dapat satu, ni dapat satu, dapat satu. Setiap orang dapat syurga luasnya langit dan juga bumi. Allahu Akbar. Luas langit bumi, luas mana? Langit dan bumi luas mana? Ada 2 minit lagi. Saya ingat tak nak berhenti dia cerita syurga ni. Luas langit dan bumi ni luas mana? Kita tak tergambar. Baru ni kita tengok dalam satu video putih buat pemetaan galaksi. Siapa tengok dalam YouTube, ada YouTube, Facebook pun dia memang sebar juga. Dia buat pemetaan galaksi menerusi cerapan bintang yang mereka buat guna satelit dan semua macam-macam teknologi. Maka dia buat satu pemetaan galaksi. Maknanya nak tanda bintang ni duduk kat mana, bintang ni begini. Bila ditengok-tengok, rupanya bumi kita ni, Allah, satu titik saja
dalam apa? Lautan yang luas. Satu titik tengah lautan yang luas. Dia tunjuk satu bintang. Saya tengok tunjuk satu bintang. Bintang yang paling besar dalam sistem galaksi kosmos kita ni. Bintang yang paling besar. Bintang ni bukan langit lagi, itu bintang yang ada di langit. Bintang ni kalau kita naik pesawat 900 km sejam, dia kata nak buat satu pusingan, cukup satu pusingan, ambil masa, kalau satu pusingan bumi 2 hari sampai. 2 hari lah. Nah, kau tak sampai 2 hari. Tak sampai tu. Nak pergi ke US, siapa pergi US? Berapa hari US? 30 jam pergi ke US. Berapa 40 jam? 40 daripada sini ke US. Transit lah. Transit. Ni tak lalu ke lautan Pasifik lah. Kalau lalu ke lautan Hindi. Rasa kalau buat lautan Hindi tak ada orang nak naik sekarang ni. 30 jam, 40 jam sampai ke US. Patah balik, kita kata dalam 48 jam, 2 hari, saya cukup satu pusingan bumi. Bintang ni, kalau naik pesawat, nak sampai satu pusingan penuh, ambil masa 11 tahun, 11 tahun pula dah. Sikit tu 12 tahun. 1102 tahun. 1102 tahun naik pesawat baru jumpa titik sama. Ni bintang, satu bintang yang ada di galaksi. Kat syurga kita luar mana? Jannatin arduhas samawati wal ard. Itu saiz dia. Dalam ayat yang 136 Allah Ta'ala sebut beberapa nikmat yang ada dalam syurga. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Jannatin tajri min tahtihal anhar, syurga yang mengalirnya sungai-sungai. Satu taman yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Tu nak cerita panjang tak habis cerita tu. Tapi ambil kata hati manusia ni dengan taman ada air. Taman ada air. Oh, first class. Di taman tak ada air, tak syok. Rumah kita pun siap upah lagi buat. Buat water fountain lah, macam-macam. Nak pasal nak ada kedamaian. Hak tak ada pun kita buat. Sebab apa? Sifat manusia dia nak kepada benda tu. Tapi yang nikmat lebih hebat lagi apa dia? Khalidina fiha. Ini nikmat yang paling besar. Apa dia? Kekal buat selama-lamanya. Hari ni kita tengok, bila kita sebut ibu, ada yang tak mengaku. Dia kata saya nenek dah ustaz. Pasal apa? Dia rasa dia tua. Tapi dalam syurga tak ada istilah nenek. Tak ada. Tak ada nenek dalam syurga. Nenek tak masuk syurga, dia kata. Tak ada nenek dalam syurga. Tak ada. Semuanya orang muda. Sehingga seorang perempuan tua zaman Nabi menangis dia. Dia kata, Nabi kata orang tua tak masuk syurga. Nangis dia, Allahu Akbar. Macam mana makcik nak masuk? Dan maknanya dia jadi muda dalam syurga. Lagi istimewa, kekal buat selama-lamanya. Allah, kita ni nak jaga muda kita, habis macam-macam produk. Ada 10 nama biang, dia tulis biang, jadi muda. Produk hak biang tu berkotak-kotak beli. Tak. Makan tak habis pun. Cuma semangat nak muda tu ada. Tak, hak lotion tak kira lah. Apa SK2, SK3 ada belakang. Letak belakang. Pasal apa? Tu nikmat yang kita nak. Kita takut muda kita hilang. Dalam syurga Allah Ta'ala kata tak ada, tak perlu biang, tak perlu apa dah. Khalidina fiha, kekal di dalamnya buat selama-lamanya. Dan begitulah umur mereka, tak tua tak muda, tak jadi budak tak tua. Begitu umur. Uruban atraba. Uruban atraba ni maksudnya
ataupun kawa'iba atraba. Kawa'ib maksudnya wanita-wanita yang muda, sebaya, semua sama, tak ada tua, tak ada muda. Jadi indah. Ni nikmat apa paling besar kita hari ni. Kita nikmat kaya, duk fikir, lama-lama kita duk fikir, rumah ni aku nak tinggal kat siapa ni? Nak bagikan anak tuan, susah hati. Sebab apa? Sebab kita tahu walaupun banyak kita kena tinggal. Cantik ni main, cantik semua ni. Zaman muda kita lah primadona dia. Orang tengok tegak terbeliak mata, berhenti. Tengangong mulut-mulut. Tapi bila orang tua orang tanya, ni makcik ni senyum ke nangis? Tukar. Nampak tak? Susah hati. Tengok cermin susah hati. Allah Akbar. Tapi nikmat syurga, Allah Akbar, nikmat tidak akan hilang kenikmatan itu buat selama-lamanya. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala datangkan kematian dan Allah matikan mati. Dalam bentuk kibas, Allah sembelih di tengah-tengah antara syurga dan neraka. Wahai ahli syurga, kekallah kamu buat selama-lamanya. Wahai ahli neraka, kekallah kamu buat selama-lamanya. Dan bertambah kegembiraan bagi ahli syurga, kerana mereka tahu nikmat yang mereka kecapi itu tidak akan hilang buat selama-lamanya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita semua adalah ahli syurga, insya-Allah. Doakan, doa tak salah. Walau apa bentuk amalan kita, minta dengan Allah, ya Allah, jadikanlah aku ahli syurga. Boleh jadi ada salah satu di saat atau di dalam celah-celah lembaran amalan kita, sesuatu amalan yang mungkin boleh memasukkan kita ke dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Doakanlah juga sama-sama kita semua. Mudah-mudahan, jangan lupa doa kat saya juga. Mudah-mudahan ni doa mustajab belaka ni. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Apa yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak baik dari kelemahan saya, kelemahan, kekurangan, kesilapan, mohon diampunkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada soalan kan nak tanya? Tak ada dah. Jawab terus tak ada. Jangan tanyalah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.